KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera penonton-penonton di rumah. Anda sekarang sedang menonton slot sukses SPM 2022 pecutan di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan slot ini khas untuk calon-calon SPM kita. Sama-sama kita ingin mencapai kecemerlangan, betul tak? Mata pelajaran kita hari ini ialah sains tambahan dan tentunya kita ada guru penyampai yang begitu berpengalaman akan sama-sama mengajar kita dan memberi tips mengenai sains tambahan. Jom kita tengok siapakah guru kita. Kita sudah pun saksikan guru penyampai kita punya profil di situ. Tetapi sebelum saya kenalkan guru penyampai kita, tentunya kita juga ditemani juru bahasa isyarat bersama kita hari ini. Sama-sama iaitu Cikgu Azliana. Assalamualaikum Cikgu Azliana. Cikgu, apa khabar hari ini Cikgu? Cikgu Azliana mengatakan cikgu pun sihat, Alhamdulillah. Baiklah, jom kita bersama guru penyampai kita iaitu Cikgu Rosnizan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, hari ini kita bersemangat ni nak tahu tips-tips dari cikgu mengenai sains tambahan ni cikgu. Ya, insya-Allah kita hari ini fokus kepada kertas 2. Kepada kertas 2. Baiklah cikgu, saya rasa calon-calon SPM kita di rumah pun dah tak sabar-sabar nak tahu dengan lebih lanjut ni. Boleh kita mulakan pembelajaran cikgu? Okey, boleh ni. Silakan cikgu. Kita tengok hari ini iaitu sukses untuk sains tambahan, teknik menjawab bagi kertas 2. Sebelum kita pergi kepada lebih mendalam ni, apa kata kita tengok dulu dia punya formatnya, iaitu kertas 2 kita ada 3 bahagian ni. Kita ada bahagian A, 8 soalan struktur. Manakala kita ada 2 bahagian esei, iaitu bahagian B, jawab 1 soalan saja daripada 2 soalan. Dan bahagian C, 1 soalan yang ini wajib dijawab. Maka jumlah markahnya adalah 100 markah dan masa yang perlu murid-murid kita habiskan iaitu 2 jam 30 minit. Kalau terlebih masa memang tak boleh nak dimaafkan lah. Tapi kalau kurang, maka masa yang ada tu boleh dibuat semakan semula lah. Okey, perkara yang ditaksir bagi kertas 2 kita ada 6. Iaitu yang pertama kita ada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Okey, di situ kita tengok di situ ada 6, menilai dan mencipta. Tambahan 2 lah berbanding dengan kertas 1. Kertas 2 dia ada lebih sikit lah. Ada 2, ada 6 di situ. Okey, kita tengok dulu apa dia saranan kepada calon, maksudnya tips-tips yang berkaitan lah. Untuk bahagian A iaitu soalan struktur. Yang pertama, murid-murid kita perlu jawab pada ruangan jawapan di bawah setiap soalan lah. Jangan nanti soalan yang bahagian A tapi dijawab dekat bahagian B, maka jawapannya tak boleh nak ni lah. Kecuali kadang-kadang murid kita ada dia tersilap jawab, dia buat anak panah, dia menunjukkan dia tersilap situ, dia tak nak potong, maka di situ tengoklah, kadang-kadang saya tengok bahagian-bahagian tertentu lah macam mana. Itu kalau dia bagi, tetapi kalau dia tak bagi, kita tak akan cari kat mana jawapannya sebab dia ada ruangan yang diberi dah di situ. Okey, tidak perlukan ayat lengkap. Kadang-kadang dia mungkin panjang dia tu 1 huruf ataupun 1 perkataan atau 1 ayat ringkas je. Tapi kalau yang lengkap tu mungkin gabungan 2 ayat ringkas bagi soalan yang memerlukan murid kita buat penerangan yang lebih lah. Okey, markah dan bilangan garis tu menentukan panjang jawapan murid-murid kita. Okey, panjang jawapannya kalau ada 2 garis mungkin 2 jawapan. 2 jawapan diperlukan lah. Tapi yang saya sarankan kepada murid kita, tengok markahnya berapa. Kalau 2 maka 2 jawapan dan gunakan untuk bahagian A ni 8 soalan iaitu 1,5 jam. Okey, lebih kurang 90 minit lah. Okey, kalau terlebih mungkin dia akan kurang sikit pada bahagian B dan juga bahagian C. Okey, apa tips untuk bahagian B dan juga bahagian C? Yang ni kita dua-dua ni adalah soalan esei, cuma yang perlu diambil berat adalah untuk bahagian C. Takut nanti murid-murid kita tercicir sebab itu adalah soalan wajib. Okey, bahagian B ada 2 soalan. Okey, dia pilihlah satu yang terbaik. Bagaimana dia nak pilih yang terbaik? Okey, kalau kita tengok di situ, jawab pada ruangan jawapan. Okey, di bawah soalan saja, maksudnya dia ada bahagian-bahagian dia, maka dia ada helaian-helaian di sebelahnya. Okey, kadang-kadang murid itu mungkin disalin balik soalan tu dijawab. Boleh juga. Ataupun hanya salin A, B dan C saja. Okey, di situ hanya jawab 1 soalan daripada bahagian B dan wajib jawab bagi bahagian C.
Okey, yang mana saya kata tadi bagaimana dia nak pilih, maka dia pilihlah soalan yang ada banyak fakta dan juga banyak pecahan. Kenapa? Sebab pecahan, kalau dia banyak pecahan, markahnya sikit. Tak adalah, walaupun kita nampak esei, adakah markah dia terus 10 markah? Dia tidaklah. Kadang-kadang mungkin 2 atau 3 lah markahnya. Tapi kalau kita tengok pecahan dia sikit, mungkin markahnya lebih. Ada yang 6, okey, mungkin ada yang 8. Kemungkinan lah, yang tu kita tak tahu. Okey, markah menentukan bilangan esei atau fakta yang perlu murid-murid kita tulis. Maka perlu jawapan lebih panjang, sama ada dia boleh buat dalam bentuk perenggan. Okey, kalau dia buat gambar, pastikan gambar tersebut berlabel. Okey, sebab kadang-kadang kita tengok ada murid-murid kita tak pandai nak melukis. Okey, kadang-kadang dia pandai melukis dengan cantik, okey, tak ada masalah. Okey, kadang-kadang dia nak lukisnya bika, tapi kita nampaknya macam besen. Dia label lah bika di situ, nak menunjukkan itu adalah bika. Tak apa, tak ada masalah. Kadang-kadang murid-murid saya selalu kata, cikgu saya tak pandai nak lukis. Tak perlu lukisan tu sama sangat seperti buku teks. Kadang-kadang dia punya kemahiran tu kita tak boleh nak paksa. Janji, labelnya penting. Okey, kalau ada graf, buatlah graf. Kalau jadual, buatlah dalam bentuk bagaimana kita nak buat jadualnya. Jadualnya dia ada garis lah. Jangan soalan tu kalau kita tengok helaian yang diberi tu dah ada garis, maka dia tak buat garis. Sebab dia kata dah ada garis, tak perlu lah buat garis. Yang tu jangan kita fikirkan yang tu lah. So buat garisan yang seperti nak menunjukkan itu adalah jadual, ataupun lain-lain cara lah. Lain-lain cara tu maksudnya bagaimana dia nak persembahkan jawapan dia tu supaya cikgu yang memeriksa tu dia faham. Okey, dia faham apa yang nak disampaikan. Okey, dan soalan yang ada rajah. Ya ni, ada apa nak tanya? Soalan yang ada rajah, maka jawapan perlu rujuk kepada rajah yang diberi. Okey, contohnya di atas dia bagi rajah tertentu. Dia kata bahagian A, bahagian B, maka walaupun rajah tu kita tahu, mungkin kita tahu namanya apa, maka kita perlu tengok apa yang diberi, maka kita guna aja. Okey, takut tersilap nanti. Kadang-kadang kita tengok rupanya macam arnab, tiba-tiba nampak macam lain sikit, arnab ke apa, kita confuse. Maka kita gunalah rajah A, rajah B. Tak perlu kita nak spesifikkan nama dia. Okey, ada apa-apa ni nak cikgu, menarik yang seperti yang saya perhatikan di sini cikgu. Yang penting, kalau saya boleh rumuskan sedikit, cikgu mengatakan panduan kita untuk menjawab soalan itu juga berdasarkan markah dan juga ruang jawapan yang diberi cikgu. Dan jika kita ada gambar rajah ataupun graf atau jadual, yang penting kita lengkapkan sepenuhnya dengan label, dengan apa yang kita patut tanda di gambar rajah atau betul, di jadual tersebut. Baik. Jadi kalau yang tu maksudnya kita memberi gambaran yang khusus kepada jawapan kita lah. Jangan nanti kita tercicir. Kadang-kadang gambar, mungkin gambar yang diberi dapat markah, dan juga label dia juga mungkin dapat markah. Kalau kita bagi gambar saja, kadang-kadang kata biarlah nanti cikgu faham gambar tersebut. Kadang-kadang cikgu boleh memahami gambar berkenaan, tapi kalau gambar tu dah nampak lain, kesian pula nanti. Kesian saya lah, macam mana saya nak, kalau ramai anak murid kita, banyaknya memang tugas cikgu tu memahami murid, tapi kadang kalau kita faham dia tu apa yang nak murid kita nak sampaikan. Tapi kalau dia bagi label tu, contoh dia bagi label macam saya kata tadi, bika, kita nampak macam besen. Kalau dia bagi gambar, sepatutnya murid kita guna bika, tapi kita nampak macam besen, tapi sebab dia tak label. Kalau dia label, Hanis sendiri faham, oh label ni tak apalah, mungkin murid kita tu terlebih besar sikit, bikanya tu jadi macam besen. Okey, saya selalu tekankan kepada murid, tak apa, gambar tak cantik pun tak apa, label yang penting. Okey, ada apa-apa ni nak tanya? Baiklah cikgu, saya rasa ini tips-tips yang begitu penting cikgu, dan kita sebenarnya akan berehat sebentar sekarang cikgu. Okey, boleh ni. Baiklah, murid-murid juga calon-calon SPM kita, saya pasti tips-tips ini banyak kegunaannya nanti ketika kita melakukan pentaksiran SPM nanti. Tentunya cikgu kita banyak lagi ingin kongsikan tips-tips. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, kepada calon-calon SPM kita yang akan menduduki pentaksiran SPM. Inilah slot terbaik untuk anda, iaitu Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Bersama saya ialah Cikgu Rosnizan, dan Cikgu Rosnizan sedang berkongsi dengan kita mengenai mata pelajaran sains tambahan, dan kita akan memberikan fokus kepada bahagian A, Cikgu, untuk segmen ni. Ya betul ni, kita Baik, tengok cikgu dulu bahagian A. Okey, berkata kita terus pergi soalan contoh kita ni, boleh? Silakan cikgu. Okey, kita tengok dulu yang pertama, rajah 1
menunjukkan salah satu unsur yang terdapat dalam jadual berkala unsur. So di situ kalau kita tengok HE, okey, dia punya simbol dia ada nombor 4 dan juga ada nombor 2. Maka di sini murid kita kena tahulah, okey, apa fungsi nombor 4 ni, apa yang dinamakan kedudukan dia di situ, dan juga 2 ni kedudukannya dia mewakili nilai itu untuk apa. Okey, kalau kita tengok di situ maka murid kita dah tahu atas tu merupakan nombor proton dan di bawah tu merupakan jisim atom relatif. Okey, tapi yang ni kalau dia tengok di sini dia boleh je nak label, nak conteng di bahagian atas tu. Cuma jangan conteng bahagian jawapan tu, takut nanti tersilap conteng, nanti itu dikira sebagai jawapan. Okey, yang pertama kita tengok di situ nyatakan nama bagi unsur dalam rajah 1. Okey, namanya dia bagi unsurnya adalah He. Maka murid kita He itu adalah helium. Okey, jawapan helium, maka dia dapatlah satu markah untuk menamakan unsur berkenaan. Okey, yang kedua, apakah nombor proton bagi unsur ini? Maka tadi saya dah bagi tahu tadi, yang pertama dia dah tentukan atas tu merupakan nombor proton, bawah tu merupakan jisim atom relatif, maka terus dia dapat nilainya adalah 2. Okey, yang ketiga, nyatakan satu kegunaan bagi unsur ini. Maka dia tahulah helium apa kegunaan helium, iaitu untuk mengisi belon kaji cuaca ataupun mengisi belon kapal udara. Yang ni kena hati-hati sebab ada murid kita yang tersilap mengisi belon kaji cuaca, ada satu lagi dipanggil belon panas. Belon panas bukan helium, yang tu dia panaskan udara. Okey, belon yang terapung tu lah, kalau tengok yang kita duduk dalam bakul dia lah. Saya selalu kata bakul tu kan tu, lepas tu dia akan panaskan. Yang tu udara panas lain. Okey, yang ni belon kaji cuaca. Ataupun ada setengah murid tu macam baru ni ada tanya, cikgu boleh tak saya bagi belon birthday? Belon hari jadi tu kan. Menarik. Menarik itu maksudnya dia faham sebab belon tu dia terapung. Terapung, maka dalam tu dia ada helium. Maka kita terima yang itulah. Maksudnya sekarang ni banyak orang guna belon-belon yang terapung berkenaan. Okey, yang keempat, terangkan jawapan anda di 1A3 bermaksud mengisi belon kaji cuaca. Kenapa helium digunakan? Sebab satunya dia adalah ringan. Okey, yang kedua, dia tidak bertindak balas dengan unsur lain ataupun lengai ataupun unsur yang stabil. Maka kalau dia bagi lebih, kita tengoklah dia jawapan dia tu betul atau tidak. Kalau lebih tu dia maka dipanggil sebagai reserve lah. Okey, reserve maksudnya dia punya tambahan jawapan. Tapi hati-hati, takut nanti jawapan tambahan tu dia jadi negatif. Kalau negatif maka dia akan mengganggu jawapan kita yang betul lah. Okey, di sini kena betul-betul tengok. Kalau kita tak pasti jawapannya maka kita buat terus 2 je. Okey, tak perlu kita buat lebih lah. Okey, seterusnya ferrum, Fe, vanadium, V dan nikel merupakan beberapa unsur peralihan yang mempunyai sifat istimewa. Okey, nyatakan kegunaan logam peralihan dalam industri. Okey, di sini dia beritahu logam peralihan. Maka ferrum, vanadium dan nikel itu merupakan logam peralihan. Apa sifat istimewa dia tu dan juga kegunaannya dalam industri lah. Okey, kalau kita tengok di sini, murid kita boleh bagilah yang satu untuk pembinaan jambatan ataupun landasan kereta api. Yang ini diguna ferrum, dia ada tambahan lah yang lain-lain, atom-atom lain untuk jadikan pembinaan jambatan dan sebagainya. Yang kedua, mungkin murid kita bagi jawapan pembuatan perkakasan memasak. Okey, pembuatan kunci ataupun alat muzik ataupun pembuatan duit shilling. Yang sebenarnya ada lagi jawapan-jawapan lain yang berdasarkan buku teks yang ada di depan ni itulah. Okey, yang ni saya ambil beberapa saja yang penting sebab kita fokus kepada jawab soalan yang di atas tu, ferrum, vanadium dan juga nikel. Okey, seterusnya ni boleh kita pergi kepada soalan nombor 2. Silakan cikgu. Okey, rajah 2 menunjukkan zon-zon di kawasan hutan paya bakau. Maksudnya dia bermula dengan laut, ada zon A, zon B dan juga zon C. Okey, A1, nyatakan satu spesies perintis di kawasan tersebut. Maksudnya yang pertama sekali kat situlah yang berada di situ, maka zon perintis dia adalah Avicennia sp. Kalau tengok di situ cara naik eja tu macam mana, katakan murid kita tertinggal N tu 2 jadi 1 saja. Maka kalau saya masih lagi terimalah. Ataupun murid kita tak boleh nak tulis langsung Avicennia tu, dia boleh buat dalam kurungan tu, iaitu pokok api.
Yang tu dia punya nama saintifik dia tu Avicennia sp ataupun pokok api-api lah. Okey, nama biasa dia. Okey, seterusnya di zon manakah spesies perintis di 2A1 dijumpai? Okey, sebab yang sini dia fokusnya adalah spesies perintis. Maka dia berada di zon A. Terangkan jawapan anda di 2A1. Kalau zon A ni apa yang terlibat di situ, di mana dia akar bercabang luas. Okey, di mana dia memberi sokongan daripada tanah yang lembut serta angin kuat. Okey, itu dia punya penerangan dia lah. Penerangan dari segi akar dia tu dan apa tugas akar berkenaan. Okey, B, nyatakan perbezaan antara akar tumbuhan yang terdapat di zon B dengan zon C. So perbezaan tu dia maksudnya murid kita nyatakan zon B jenis akarnya apa. Okey, contoh di sini zon B dia mempunyai akar jangkang dan juga zon C mempunyai akar bandar. Yang ni saya buat dah bentuk poin-poin supaya lebih mudah kita nak dapat jawapan. Murid kita boleh je buat dalam satu barisan zon B mempunyai akar jangkang manakala zon C mempunyai akar bandar. Tak ada masalah yang tu. Okey, Ya, sebabnya yang pertama saya beritahu dia boleh buat dalam bentuk poin satu-satu ataupun dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey, ada apa-apa ni nak tanya ke? Saya rasa ni sangat jelas juga. Okey, ni terima kasih. Okey, seterusnya ni kita tengok di sini, si cadangkan satu aktiviti yang sesuai dijalankan di kawasan hutan paya bakau untuk meningkatkan sumber ekonomi penduduk setempat. Okey, sumber ekonomi. Kalau sumber ekonomi ni kalau dalam pemikiran kita iaitu duit lah. Maksudnya dapat income, pendapatan, sama ada pendapatan tetap ataupun pendapatan sampingan. Apa yang boleh dibuat penduduk setempat. Okey, di situ kalau kita tengok dia ada pokok bakau. Bila sebut atas tu pokok bakau, maka dia tahu apa yang boleh dibuat dengan kayu bakau berkenaan. Okey, contoh di sini kalau pokok bakau tu mungkin kita boleh jadikan tempat pelancongan. Okey, menarik pelancong, dan di situ mungkin bila menarik pelancong automatiklah kita boleh buka gerai makan ke apa yang berkaitan sekitar lah. Ataupun daripada pokok bakau tu dia punya tu boleh buat arang. Okey, cerucuk bangunan dan juga sumber makanan laut. Okey, sumber makanan laut ni apa maksudnya? Maksudnya di situ dia boleh ternak udang ke apa-apa sebab dia ada aliran dekat dengan laut tu, dia muara dia lah. Dia punya air dia lah. Okey, kawasan tu maka sumber makanan laut tu boleh dijual, okey, ditangkap dan juga dijual dalam dan juga menambahkan pendapatan penduduk setempat. Okey, cuma rajin dengan tak rajin je lah ni. Betul tak? Betul juga. Okey ni. Okey, seterusnya ni kita tengok pada soalan nombor 3 boleh ni. Itu soalan nombor 2 bagi situ. Okey, yang ketiga kita tengok situ, garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen dalam asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Yang ni maksud bagi garam berkenaan. Bagaimana wujudnya garam? Yang tu dia punya maksud dia. Lepas tu dia kata terdapat dua jenis garam, iaitu garam terlarut dan garam tak terlarut. Maka murid kita dia dah belajar garam terlarut apa contohnya, garam tak terlarut juga apa contohnya. Cuma di sini dia tanya apakah maksud garam terlarut. Bila di situ dimasuk garam terlarut, yang paling mudah di situ apa yang boleh kita jawab adalah maka garam yang boleh larut dalam air. Sebab bila nak larut ke tak, kita hanya uji dengan air saja. Letak air tengok dia larut atau tidak. Maka dinamakan garam terlarut dan garam tak terlarut. Okey, kalau dia tak terlarut, maka selain pada air kita boleh guna bahan organik yang lain lah. Contoh asid ke, maksudnya kita nak test dia lah, nak tengok dia larut ataupun tidak bagi yang tak larut dalam air tadi. Maka jawapan yang ni yang lebih mudah je, jawab garam yang boleh larut dalam air. Okey, tapi ada juga murid-murid saya dia buat jawapan panjang, garam yang boleh larut apabila dimasukkan dalam air dan dikacau dia beri ayat penuh tu. Maksudnya dia maklumkan situasi. Situasi dia buatlah macam dalam eksperimen, dimasukkan air, dikacau, maka garam tu boleh larut. Yang tu kita ambil atas dasar tu, ada air je lah di situ. Okey, nyatakan fungsi garam dalam proses pengawetan makanan. Okey, pengawetan, bila sebut pengawetan makanan, garam tu apa peranannya? Okey, peranannya maka kita tahu pengawetan makanan ni adalah supaya makanan tersebut lebih tahan lama. Maka fungsi dia tu untuk mencegah pertumbuhan bakteria, merencatkan pertumbuhan bakteria dan juga makanan tu lebih tahan lama. Okey, jadi saya bagi tadi yang last lah, makanan lebih tahan lama. Maksudnya kita masukkan garam tu supaya walaupun ada bakteria, maka dia boleh merencatkan. Dari segi sebabnya garam dia punya
ketelarutan dia punya kemasinan itu mungkin boleh mengganggu pertumbuhan lah. Masih lagi ada, cuma dia tak boleh nak bertumbuh dengan cepat lah. Okey, mungkin dia memperlahankan, ataupun mencegah terus. Yang memperlahankan tu dari perkataan tu merencatkan di situ. Okey, maka fungsi garam berkenaan lah. Okey, seterusnya kita tengok bahagian C, satu projek tanaman sayuran telah dijalankan oleh ahli Persatuan Sains di kawasan terbiar di sekolah mereka. Selepas beberapa minggu, didapati sayuran ini tidak subur. Okey, cadangkan kaedah yang sesuai untuk mengembalikan kesuburan tanah. Okey, fokus kita di sini adalah sayuran dia tidak subur. Maka kalau tidak subur ni, apa yang main peranan di situ? Okey, dan bagaimana kita nak kembalikan kesuburan tanah? Maka yang lebih mudah dengan bagi murid kita, maka dia tahu kalau tak suburnya, apa yang paling senangnya adalah letak baja. Untuk kembalikan kesuburan. Yang itulah. Okey, tapi selain daripada yang letak baja tu, mungkin dia boleh guna kaedah-kaedah yang biasa, iaitu kita gemburkan tanah. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin nak kembalikan dia punya pengudaraan tanah, pengudaraan udara dalam tu lah. Okey, selain itu mungkin kita cara dia tu, kenapa perlu gemburkan tanah, boleh kembalikan kesuburan. Mungkin kalau tanah keras sangat, dia punya akar dia nak bercabang, ya betul, bercabang susah, dia sakit sikit lah kot. Ibarat kita panggil, kita fikir benda yang sakit nak laluan dia tu, kalau kita gembur tu, maka memberi ruang yang lebih lah, senang untuk dia untuk akar tu dapat air. Tujuannya lah. Okey, yang kedua, menabur kapur ataupun kalsium karbonat. Okey, di mana kapur dan kalsium karbonat ni, kalau murid kita boleh bagi penerangan lebih tu, maksud dia yang ni adalah untuk mengurangkan keasidan tanah. Mana-manalah, sama ada dia beritahu menabur kapur, kalsium karbonat ataupun mengurangkan keasidan tanah, dan yang last sekali tu adalah membaja ataupun meletakkan baja, atau dia bagi nama pun tak apa. Istilahnya membaja situ. Kadang-kadang dia bagi nama-nama baja yang murid-murid kita tahulah. Okey, amonium nitrat lah, apa nama-nama yang dia mungkin familiar pada dia lah. Okey, yang dia tahu. Kadang-kadang bila dia tonton TV, ada yang kaitan-kaitannya, kadang-kadang drama-drama yang tertentu, bagaimana tu ada cerita-cerita yang menarik, di mana di situ boleh diterapkan apa yang dia belajar lah. Okey, tak semestinya fokus pada buku teks saja, sebab di luar juga main peranan lah, apa yang dia tahu, kita bagi maklumat semasa yang dia dapat. Lebih holistik juga. Ya betul, lebih holistik. Okey, dan di rajah 3 menunjukkan susunan radas bagi pemanasan bahan Y. Selepas beberapa minit, air kapur menjadi keruh. Okey, di sini dia punya poinnya adalah air kapur menjadi keruh. Maka murid kita tahu air kapur jadi keruh, dia kesan gas apa? Gas apa yang boleh menyebabkan air kapur tu menjadi keruh? Maka dia tahu gas yang terbebas adalah gas karbon dioksida. Maka automatik dia terus dapat gas yang terbebas adalah gas karbon dioksida. Dan satu lagi, sebab dia bila sebut bahan Y, bila dia sebut gas karbon dioksida, maka dia datang daripada karbonat CO3. Okey, nama depan ni yang tu dia dah tahulah, dia dah ingat beberapa garam yang ada karbonatnya di belakang. Okey, ada setengahnya mungkin soalan ditanya warna. Kalau warna tu mungkin dia spesifik sikit lah, garam unsur tersebut. Tapi kalau dia tak maklumkan warna, maka dia boleh bagi apa saja nama yang dia tahu tentang bahan Y. Okey, tu kalau ditanya. Betul lah, kalau ditanya tu memang dah tanya tu, cadangkan bahan Y. Sebab tu dia kata cadangkan ataupun namakan bahan Y pun boleh. Tapi bila sebut cadangkan bahan Y, maka kalsium karbonat. Okey, bila di situ cadangkan, kenapa saya buat slash tu, iaitu atau dia bagi simbol CaCO3, kalsium karbonat. Okey, dan tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas penguraian bahan Y, di mana tadi tahu satunya dibebaskan karbon dioksida, maka yang selebihnya tu dia bebaskan apa. Maka di sini kita tengok kita dah ambil CO2, maka yang tinggal adalah CaO. Ya, baiklah cikgu, saya rasa ini sangat menarik dan jelas apa yang cikgu telah memberikan tips kepada kita bagaimana kita ingin menjawab soalan dan juga kata kunci untuk setiap soalan tersebut. Ya, betul ni. Tapi kita akan berehat sebentar cikgu. Okey, boleh ni. Pada calon-calon SPM kita juga, saya rasa kan macam-macam dah kita belajar di sana. Pastikan kita tulis apa yang cikgu kita katakan tadi dan kita ingat balik, kita ulang kaji balik. Sekarang kita akan berehat sebentar. Inilah peluang anda untuk tengok balik nota itu. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sukses
SPM 2022 Pencuitan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat sejahtera semua. Anda sekarang sedang menonton Sukses SPM 2022 di Pencuitan Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang belajar tips mengenai pentaksiran SPM dari cikgu kita, iaitu Cikgu Rosnizan. Ya, cikgu, mengenai sains tambahan ni sekarang kita akan memberikan fokus kepada bahagian B, cikgu, untuk pentas 2. Ya, bahagian B iaitu dia makan bahagian, kalau biasa murid kita panggil bahagian esei lah. Bahagian esei. Tapi bila sebut esei, tak semestinya penuh kena buat dalam bentuk perenggan, karangan lah. Jangan, kadang-kadang saya selalu nasihatkan murid, jangan buat macam buat novel. Sebabnya kadang-kadang dia buat ada dia punya pengenalan dia apa semua, nak bagi cantik bahasa tu, tak perlu kata direct terus kepada pertanyaan dan jawapannya, tak perlu ada permulaannya apa semua terus pun tak ada masalah. Tapi kalau buat pun tak ada masalah. Nanti saya pun baca juga, tapi nanti macam baca novel lah, sikit-sikit mengambil masa di situ. Ya, mengambil masa untuk kita mencari jawapan lah. Okey, kalau kita tengok sini ni, boleh kita tengok tu. Okey, Rajah 9.1, yang ni kenapa terus saya bagi nombor 9 tu, bukannya kita miss 1, 2 sampai 8 tu, masuk nombor 9 ni soalan bahagian B dia 9 dan juga 10, tapi saya ambil lebih kurang 1 je lah. Okey, Rajah 9.1 menunjukkan graf lengkung pemanasan bagi pepejal S yang dipanaskan pada kadar yang tetap. Okey, bila disebut ni, bila kita baca dia punya, kita panggil rangsangan itu stimulus yang atas tu. Okey, pepejal S, maka saya selalu ingatkan pada murid saya sendiri dan juga murid-murid yang di rumah lah, serta cikgu-cikgu yang bersama kita sekarang ni. Maka bila sebut pepejal S, maka kita startlah di sini adalah P, pepejal. Okey, senang. Nanti kita nak rujuk balik, nanti kita tak ada dah 2-3 kali kita nak baca di atas. Okey, maka dia kata lengkung pemanasan. Bila sebut pemanasan, bermaksud haba diserap. Yang tu kita faham dulu dia punya stimulus dia tu. Okey, bila P, maka bila suhu dia meningkat, maka dia masih lagi P di sini, pepejal. Dan dia slow, dia perlahan dia akan bertukar kepada cecair, dan bila suhu meningkat dia masih lagi cecair, dan dia berhenti di situ. Ada setengah dia akan pergi terus kepada gas. Tetapi soalan di sini dia hanya berhenti di situ. Maka di sini kita dah boleh dapat, kalau dekat QR, maka dah kepada kita bila ada QR mungkin ditanya di situ, adakah ditanya dari segi keadaan jirim dia, takat lebur dia, pandai ni, memang bijak ni. Boleh ambil exam nanti lepas ni. Okey, saya baru nak tanya ni, bila dah sebut tak boleh nak tanyalah. Okey, so di sini adalah pepejal dan cecair. Kita nampak awal dan juga akhir, maka di tengah-tengah dia lah. Okey, dan banyak soalan kalau dia tahu apa yang berlaku apabila suhu meningkat, suhu mendatar, dan apa kaitan pada graf berkenaan. Maksudnya kita analisis dulu graf yang ada di situ. Dan satu yang ni sebut tadi adalah takat lebur, sebab dia pemanasan lebur. Kalau dia penyejukan dipanggil takat beku. Okey, so di sini maklumat kita dah ada sini. Okey, di sini ada 80, jangan tersilap 80 ni cuma dia start di situ. Kalau dia lebihkan lagi graf, maka di situ dinamakan takat didih lah. Okey, kita tengok dulu apa yang ditanya, soalan-soalan berkenaan lah. Okey, apakah keadaan jirim bagi pepejal S di QR? Yang saya kata tadi, kita dah tulis di situ apa keadaan jirim dia, maka automatiklah kita dapat nilainya. Jawapannya pepejal dan cecair. Okey, jangan kita tersilap pepejal dan cecair, tiba-tiba murid kita buat cecair dan gas, sedangkan gas tak ada gas tu, maka di situ akan jadi salah. Salah satu, betul satu, maka dia suruh cikgu yang memilih, maka kita pun pilih dua-dua akan jadi salah lah, walaupun ada satu betul, sebab yang salah tu, yang negatif tu akan menggagalkan yang positif lah, maksudnya di situ. Jangan sesekali suruh cikgu memilih. Cikgu memang dia akan pilih jawapan, tapi kalau jawapan tu negatif, maka kesianlah kepada jawapan kita. Kita kena betul-betul confident apa yang kita bagi jawapan berkenaan. Setuju juga. Okey, yang kedua, mengapakah suhu di QR tidak berubah? Okey, suhunya tidak berubah, tetapi masa pemanasannya ada. Okey, kalau kita tengok balik semula tadi, okey, masa pemanasannya beberapa minit tadilah. Kenapa? Sebabnya yang saya kata tadi, kalau proses pemanasan, maka haba diserap. Dan haba yang diserap tu digunakan untuk apa? Digunakan untuk memutuskan ikatan antara zarah-zarah pepejal. Kadang murid-murid kita tulis molekul pun diterimalah. Okey, dan satu lagi yang saya nak ingatkan, apabila sentuh tentang suhu, maka dia ada kaitan dengan tenaga kinetik. Kalau kita tengok tadi, suhu meningkat,
automatik tenaga kinetik meningkat. Dia tenaga kinetik dulu baru datang dengan suhu. Okey. Jangan, tapi kalau kita nampak suhu maka kita tahu di situ ada tenaga kinetik. Tapi di sini dia kata suhu tidak berubah, automatik tenaga kinetik tidak meningkat ataupun tenaga kinetik malah. Maksud tidak berubah di situ. Okey, maka saya nak sarankan kepada murid kita, tolong ingat betul-betul suhu, maka kaitan dia dengan tenaga kinetik lah. Okey, yang tu kena betul-betul tahu, dan yang lain tu pemahaman yang lain tu ada pada buku teks tu, dia ada tulis satu-satu penerangan dia. Okey, seterusnya ni kita tengok situ. Ya, cikgu. Okey, pengiraan kita sikitlah. 0.5 kg per pejam es dipanaskan menggunakan kuasa pemanas 200 watt. Hitung jumlah haba yang diserap di QR. Okey, formula yang diberi adalah Q sama dengan PT. Bila sebut jumlah haba, maka jumlah haba ni formulanya, dia punya rumus dia adalah Q lah. Kita nak cari Q. P itu adalah kuasa dia. Power yang diberi di situ adalah 200 watt, dan T masa. Kalau anda tengok di sini, ada tak masa? Tak ada, cikgu. Tak ada. Kat mana kita boleh dapat? Iaitu daripada graf tadi. Yang saya beritahu tadi, walaupun suhu dia malah, tetapi masa pemanasan tu tetap berjalan, dan kita tengok fokus nilainya kat situ berapa, maka masa pemanasannya adalah 15 minit. Yang ni juga kena hati-hati, sebab murid kita dia belajar sama ada nak kira dalam tajuk ni ataupun dalam tajuk elektrik ke tajuk mana-mana, masa mesti dalam unit saat. Maka kita tukarkan masa 15 darab 60 sama dengan 900 saat, barulah kita masukkan dalam formula berkenaan Q sama dengan 200 darab 900 dapat 180,000 joule. Yang ni saya bagi step satu-satu ni. Kadang-kadang murid kita boleh buat satu lagi kaedahnya, dia terus letak T itu dalam formula berkenaan, dalam T 15 darab 60 tak ada masalah. Cuma yang saya nak tekankan di sini adalah cari T itu kenapa? Sebab kita nak tukarkan minit kepada saat. Sebab kadang murid kita ni dia tertinggal. Bila dia tertinggal, kesilapan yang banyak tu, maka dia akan menggagalkan jawapan dia lah. Okey, dan berdasarkan jawapan anda di 9B1, kirakan haba pendam tentu pelakuran di QR. Maka L sama dengan Q bahagi M. Q kita dah dapat di atas, maka M tu kita dah dapat ada dekat soalan dia tu 0.5 kg. Masukkan nilai, maka dapatlah nilainya 360,000. 180,000 bahagi 0.5, 360,000 joule per kilogram. Okey, seterusnya ni. Okey, kita ada dua alat kita nampak sama, tapi bezanya adalah penggunaan elemen pemanas. Dia ada elemen pemanas A dan juga elemen pemanas B, dan elemen pemanas tu dia mempunyai muatan haba tentu yang berbeza nilainya 440 dan juga 900 joule per kilogram per darjah Celsius. So darjah 9.2 menunjukkan dua jenis pembakar roti yang menggunakan elemen pemanas yang berbeza. Okey, apa soalan yang ditanya situ? Kalau tengok di sini, maka murid kita kena tengok perbandingan sini 440 dengan 900 di situ. Okey, dia kata nyatakan maksud muatan haba tentu, iaitu kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Yang ini bagi maksud je lah. Okey, Sofia ingin menyediakan sarapan pagi dengan cepat. Okey, dia punya dia di sini adalah dengan cepat. Terangkan pembakar roti mana yang lebih sesuai. Maksudnya dia nak menjimatkan masa yang mana boleh bakar roti dia dengan cepat, maka dia pilih yang mana satu? Mestilah dia pilih muatan haba tentu yang rendah. Sebab apa? Sebab dia akan menggunakan sedikit saja haba untuk cepatkan naikkan dia punya suhu dia. Maka satu pilihan dia adalah pembakar roti A, dan dia terangkan. Sebab di situ terangkan pembakar roti mana. Dia tentukan dulu pembakar roti mana, dan penerangan dia sebab apa? Sebab dia mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah. Maka dia memerlukan sedikit tenaga haba untuk menaikkan suhu. Suhu meningkat dengan cepat, elemen pemanas menjadi cepat panas, dan masa yang singkat untuk membakar roti. So dia pilihlah. Kalau dia bagi jawapan B, maka salahlah, sebab dia mempunyai muatan haba tentu yang lebih tinggi, dia memerlukan masa yang tinggi. Jadi kita nak cepat, maka dia pilih yang A lah. Sebab nilainya, kadang-kadang dia tak perlu tulis nilai pun tak ada masalah, tapi dia bezakan rendah dengan tinggi. Okey, seterusnya berdasarkan konsep dan peralatan yang digunakan dalam rajah 9.2.
cadangkan satu peralatan memasak. Okey, yang ini dikata dengan lakaran yang boleh dibina dan sesuai untuk memanggang daging. Okey, kalau kita nak panggang daging, maka kita perlu guna pemanggang. Bila nak manggang, guna pemanggang. Tapi kalau kita guna kaedah lain, tak ada masalah. Okey, yang ni saya bagi cadangan cadangan saya lah. Kadang murid-murid kita boleh bagi, tak ada masalah gambar yang mana. Okey, cadangan kita kata buat je lakaran yang ni seperti pemanggang ke jaring ke, tak ada masalah, tapi kita labelkan dengan logam A. Kenapa logam A? Sebab dia kata untuk yang sesuai untuk memanggang daging, maka automatik kita nak apa? Kita nak masa yang cepat lah. Okey, daging kadang-kadang kita tahu mengambil masa yang lama, maka kita perlu dia punya elemen pemanas ataupun logam yang digunakan tu mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Okey, kita menggunakan logam seperti elemen pemanas A, disusun seperti alat pemanggang. Okey, disambungkan pada bekalan kuasa. Kalau yang ni mungkin dia ada penyambung bekalan kuasa, okey, ataupun diletakkan di atas arang yang membara, di mana haba yang mengalir tadi dia akan panaskan logam, maka logam tu bila cepat panas dia akan pindahkan haba kepada daging. Maka automatiklah daging kita akan cepat masak. Yang penting di situ adalah pemindahan. Okey, kalau ada setengah murid kita yang ni saja je nak letak daging supaya tak jatuh dalam burger. Dia kata itu salah satu, tetapi nak mempercepatkan lagi proses tu, haba lebih cepat lagi daripada logam A kita tu tadi. Okey, ada apa-apa ni kurang faham, kurang pasti ke, atau ada nak tambah? Cikgu, saya rasa ini sangat jelas, cikgu, dan yang penting seperti yang cikgu katakan, ada rajah di sana, kita labelkan rajah tersebut, dan juga jawapan kita distrukturkan untuk kita menjawab soalan tersebut seperti yang cikgu katakan, menggunakan logam seperti elemen pemanas A, objektifnya disusun seperti alat pemanggang, disambungkan ke bekalan kuasa ataupun elektrik, dan seterusnya, cikgu. Sebab di sini soalan dia fokus dengan lakaran yang kena betul-betul lah, maka lakaran ni akan dapat markah lah di situ. Okey, penerangan dia, kalau kita tak buat lakaran, maka mungkin kita kehilangan markah pada lakaran. Tapi ada setengahnya mungkin soalan tidak buat dengan lakaran, tapi murid kita masih lagi boleh buat lakaran, mungkin dia akan membantu dari segi jawapan-jawapan yang lain lah. Sebagai panduan di situ. Ya, betul. Baiklah, calon-calon SPM kita, murid-murid di rumah, kita akan berehat sebentar sekarang ke. Saya rasa ini sangat menarik. Ingat tahu, ada gambar, label dan struktur jawapan tu sangat penting. Kita akan berehat sekarang. Tentunya Cikgu Rosni Zaini berkongsi lagi dengan kita di Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sekarang sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang mengupas mengenai sains tambahan, dan dalam segmen ini saya bersama Cikgu Rosnizan, dan Cikgu akan berkongsi mengenai bahagian C untuk kertas 2, ya Cikgu, sains tambahan. Bahagian C ni adalah soalan wajib lah, wajib dijawab. Kalau tak jawab, dia membawa 20 markah. Sayang tu, Cikgu. Ya, sayang, 20 markah. Maksudnya nak tak nak memang kena jawab. Walaupun murid kata tak faham cikgu, cuba je. Mungkin dia baca je soalan, kadang-kadang dia dapat idenya lambat. Still lagi baca soalan, akan dapatlah beberapa tips di situ bagaimana nak menjawab. Okey, kalau kita tengok sini soalan nombor 11. Okey, dia untuk bahagian sini soalan nombor 11 lah, satu soalan saja. Rajah 11.1 menunjukkan persamaan kimia bagi tindak balas untuk menghasilkan suatu garam. Maka kalau kita tengok di sini hasilnya adalah natrium klorida dan H2O. Okey, NaCl dan juga air bermasuk. Bila ada air, maka garam itu adalah larut dalam air. Namakan tindak balas yang terlibat. Okey, kalau murid kita kena faham dia punya rajah berkenaan, NaOH tu apa, HCl tu apa. Maka di situ kalau NaOH adalah alkali, HCl tu adalah asid. Maka tindak balas dia adalah tindak balas asid dan alkali. Ada satu dia nama yang spesifik, nama dia adalah tindak balas peneutralan. Tapi dalam kuliah itu dia belajar tindak balas asid dan alkali. Kalau dia buat tindak balas peneutralan pun yang tu pun betul. Okey, cuma yang ni saya nak spesifikkan sebab dia bagi satu-satu tindak balas itu. Okey, garam NaCl atau natrium klorida yang terhasil mengandungi bendasing. Nyatakan proses untuk menulingkan garam tersebut. Okey, masuk ia ada bendasing yang boleh mengganggu proses, mengganggu dia punya keaslian dia. Bagaimana kita nak tulingkan prosesnya adalah penulinan.
Bagaimana nak menulingkan tu macam dia dah bagi jawapan tu dah. Cuma proses penulinan. Okey, proses penulinan tu dia punya maksud dia adalah proses untuk menulingkan garam yang mengandungi benda asing. Maksudnya dia pusing, ibarat orang kata pusing cerita. Cerita dia bagi dulu maksud, tanya apa yang dimaksudkan dengan benda itulah. Okey, seterusnya jika 0.05 mol NaOH digunakan, tentukan jisim NaCl yang terhasil. Okey, di sini dia bagi bilangan mol NaOH, tentukan jisim. Kalau kita tengok yang pertama tadi ni, okey, daripada persamaan dia ni dia ada bilangan mol dia tapi tak nampak. Betul tak nampak? Kan ni nampak di situ. Itu sekadar dia punya nilai nama je NaOH, simbol je NaOH, tapi yang sebenarnya depan tu ada nilai 1. Tapi 1 kita tak letak. Bermaksud 1 mol semuanya melibatkan 1 mol. Tetapi apabila 0.05 mol NaOH digunakan, tentukan jisim NaCl. Okey. NaOH dia bagi sini, kita nak jisim NaCl. Bila 1 mol dengan 1 mol diubah kepada 0.5, 0.05, maka nilainya samalah, hasil dia pun 0.05 mol. Tapi murid kita kena maklumkan dulu 0.05 mol NaOH digunakan menghasilkan 0.05 mol NaCl. Kena maklum dulu supaya kita fahamnya tu, supaya kita tak tersilap letak nilai dia lah. Okey, barulah kita masukkan dalam formulir dia berapa jisimnya, maka jisim dia bilangan mol darab dengan jisim molekul relatif yang diberi yang ni lah 58.5, maka kita dapat 2.925 gram. Okey, seterusnya dibagi NaNO3 dan CaCO3. Dia tak ada nama di situ. Sebabnya murid kita perlu bagi nama garam tersebut. Dua contoh garam, bandingkan garam-garam tersebut berdasarkan ada 3 kriteria. Nama garam, jenis garam dan kaedah penyediaan. Maka saya sarankan kepada murid-murid kita di rumah yang paling mudah, iaitu buat dalam bentuk jadual. Tadi ada kan kita terangkan tentang jadual yang lebih mudah. Maka bagi ciri dia, nama garam NaNO3 adalah natrium nitrat, CaCO3 adalah kalsium karbonat. Okey, jenis dia adalah, maka murid kita tahu kalau nitrat di belakang tu adalah semuanya adalah garam terlarut, manakala kalsium karbonat adalah garam tak terlarut. Dan cara penyediaan kalau garam terlarut melalui proses tadilah peneutralan ataupun tindak balas mungkin asid dengan alkali, dan juga CaCO3 tu melalui proses kaedahnya pemendakan ataupun penguraian ganda 2. Dan soalan seterusnya iaitu dia perlu dia kata ubat gigi berfluorida mengandungi garam stannum 2 fluorida SNF2. Apakah fungsi garam tersebut? Okey, fungsi dia adalah untuk dalam ubat gigi. Untuk menguatkan enamel gigi, menguatkan gigi. Biasa murid kita jawab menguatkan gigi. Okey, menguatkan enamel gigi lah dia punya fluorida dalam tu. Okey, dengan menggunakan contoh yang sesuai, nyatakan satu kegunaan garam dalam bidang tertentu. Kita ada beberapa bidang, contoh saya bagi di sini lah. Contoh garam natrium klorida, NaCl, garam yang biasa kita makan di rumah lah, iaitu memberi rasa masin kepada makanan. Monosodium glutamat MSG, penambah rasa pada makanan. Natrium bikarbonat, menaikkan kek dan roti. Natrium benzoat, pengawet makanan. Dan kalium nitrat, baja bernitrogen. Dan akhirnya kita tengok di sini, anak murid kita perlu buat analisis, dibekalkan beberapa bahan. Asid sulfurik cair, asid sulfurik pekat, larutan ferrum 2 sulfat. Dia minta murid kita buat apa? Berdasarkan bahan tersebut, bagaimana anda mengenal pasti ion nitrat? Maka yang pertama apa yang perlu dibuat? Dia mesti guna ketiga-tiga bahan, tapi dia ada step-step dia. Yang pertama, okey, tuang 2 cm padu larutan natrium nitrat ke dalam tabung uji. Lepas tu dia tambah 2 cm padu. Yang saya hitamkan tu adalah bahan yang diberi. Okey, asid sulfurik cair ke dalam larutan itu. Lepas tu tambah 2 cm padu lagi larutan ferrum 2 sulfat, goncang campuran, dan tambah asid sulfurik pekat dengan perlahan-lahan. Serta hasilnya nanti kita akan nampak cincin atau gegelung perang terhasil. Itu menunjukkan ion nitrat ada. Dia ada cincin perang. Ataupun kalau murid kita tak berapa pasti nak buat ayat ni, dia boleh lukis gambar. Lukis gambar tapi kena belah-belah tadi. Asid sulfurik, lepas tu dia ada natrium nitrat, yang tu yang pertama, yang kedua, yang ketiga ada goncang campuran. Okey, dan lepas tu asid sulfurik pekat ni dia ada cincin perang di sini. Okey, hasil dia di sinilah. Maka di sinilah nampak apa? Nampak untuk menentukan ion nitrat. Okey, kalau Hani faham di sini, kalau kita tengok penerangan dia di sini, dia just terang je. Gambar dia tak lukis.
Okey, dia terang satu demi satu dan menggunakan ketiga-tiga bahan. Kenapa soalan ni saya bagi soalan ni ketiga-tiga bahan? Kadang-kadang murid kita confused, tak ingat bahan apa nak digunakan, kesian kat dia. Maka kita bagi guideline sikit kepada dia, cuma cara penggunaannya. Kalau dia tersilap guna, maka hasilnya tu akan jadi lain lah. Okey, ataupun murid kita lebih mahir buat gambar rajah. Okey, pun yang ni saya bagi gambar rajah asing ni bermaksud 6 markah dapat daripada gambar. Kat mana dapat? Di sini 1 markah. Okey. Yang ni 2 markah. Markah yang kedua. Lepas tu goncangkan. Lepas tu dia ada titiskan asid sulfurik dan cincin peran sintase dan hasil dia sini. Yang ni dia ada bahan dia. Okey. Kalau Hanif tengok di situlah dia ada step-step dia. Okey. Satu persatu langkah. Satu persatu. Yang penting label mesti ada nak menunjukkan apa yang kita masukkan. Dia tak buat berapa banyak nilai, tak ada salah sebab dah nampak di sini anggarannya berapa. Okey, sebab tadi kalau kita tengok yang penerangan tadi dia ada isi padu dia. So di sini dia nampak pada tabung uji dia lah. Okey, masukkan yang ni dah ada, dia masukkan asid sulfurik berapa titis, lepas tu dah tambah naik tu dia masukkan lagi ferro dan di sini kena beritahu goncang. Kalau tak kita tak tahu. Kalau dia nak buat gambar goncang macam mana tu, yang penting tulis je, maka orang faham. Goncangkan campuran dan tambah asid sulfurik dan hasilnya ada di situ. Okey. Ada Hanif nak tanya apa-apa tentang ni? Tak ada juga. Saya rasa ni jelas betul dan juga menarik kerana ada cincin perang di sana. Saya rasa mengikut calon SPM kita yang mana mereka selesa ditulis ni langkah-langkah yang mana ataupun diterangkan dalam bentuk rajah seperti ini ya cikgu. Macam sebelum ni ada dengan lakaran. Yang ni dia tak sebut dengan lakaran. Maka dia boleh buat lakaran. Jadi mungkin markah lakaran tu asing. Mungkin dapat penuh 6 markah. Cuma saya sarankan kalau nak buat gambar dan dia punya ayat dia tu lebih baik. Maksudnya dia akan membantu satu sama lain lah. Mungkin kita ada tercicir pada gambar tapi dibantu oleh penerangan. Yang penting jelas. Baiklah cikgu, kita pun sebenarnya sudah sampai ke penghujung rancangan kita cikgu. Boleh kita dapatkan rumusan mengenai apa yang cikgu telah kongsikan kepada kita hari ini untuk sains tambahan kertas 2. Boleh. Rumusan kita untuk kertas 2 lah, bahagian A, B dan juga C. Okey, yang pertama tu telah menguasai fakta-fakta yang ada dalam buku teks kita lah, sebab soalan dia lebih panggil mencapah sedikit lah. Okey, tak sedikit pun kadang-kadang banyak je, tak utama soalan esei lah. Cuma yang pasti kita praktikkan teknik-teknik tertentu lah, teknik-teknik menjawab untuk esei, untuk strukturnya macam mana kita nak fahami satu-satu tugasan yang diberi dan kita beri jawapan kita berdasarkan markah yang difotokan lah. Okey, contoh kalau bagi 2 markah, maka ada 2 jawapan yang perlu diberi. Okey, kalau kita bagi 1 je mungkin kita dapat 1 markah lah. Okey, kadang-kadang kita bagi 1 ayat lengkap, kemungkinan ayat lengkap tu membawa 2 markah. Ayat lengkap tu mungkin ada faktor dan juga ada penerangan. Okey, kita jawablah. Okey, menjawab berdasarkan soalan yang ditanya. Kadang soalan tanya lain, jawapannya diberi lain, pemahamannya lain, maka dah lari. Dan kena tengok betul-betul soalan bahagian tu apa jawapannya. Jangan nanti kita tersilap bacanya dah okey tapi pergi jawabnya ruangan lain. Lepas tu kita tak semak, kita dapat dah ada jawapan, kita tak semakkan, itu penting. Kalau kita tersilap maka kita boleh potong saja. Jangan sesekali guna liquid lah, bahaya. Kadang-kadang liquid boleh tertanggal ataupun dia tak sempat kering ke, dia akan keluarkan jawapan yang lama, jawapan yang asal. Dan kuasai glosari sains untuk sains tambahan yang ada dalam buku teks lah, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, kedua-duanya lah. So kita ada 16 tajuk dan 11 soalan saja yang ditanya. Mungkin 11 tajuk berbeza lah. Cikgu, saya rasa itu semua sangat penting. Kita ingat tips yang Cikgu Rosnizan telah berkongsi dengan kita untuk menjawab dengan cemerlang ya cikgu untuk sains tambahan kertas 2 ni. Dan dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini. Terus dan cikgu, saya pasti penonton-penonton di rumah, saya pun banyak belajar hari ini tips-tips ini. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita iaitu Cikgu Rosnizan dan juga tentunya sama-sama kerana Cikgu Azliana bersama kita sebagai jurubahasa isyarat. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Azliana. Sebelum kita berakhir sikit, Cikgu Azlizan ingin menyampaikan ada alamat di situ sedikit. Silakan. Okey, selamat maju jaya lah kepada calon-calon SPM 2022. Baik, selamat maju jaya kepada calon-calon SPM kita untuk 2022. Saya pasti anda semua boleh cemerlang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean.
Bye semua.